Modern slavery. Hari ini saya akan kongsikan kepada semua yang menonton hari ini tentang apakah itu modern slavery. Adakah dia wujud? Tapi saya lebih kepada orang yang realistik. Saya tak nak ceritalah sama ada benda ni being planned ataupun ia berkembang secara organik. Saya yakin korang dah biasa tengok. Cuma saya punya matlamat di hujung video ini bahawa kita sebagai manusia, kita semua boleh cari jalan keluar untuk keluar daripada modern slavery. So fokus dia adalah kepada solusi. Sebelum tu kita kena faham dulu. Hamba ni, untuk kita mudah faham, adalah seseorang yang tidak ada pilihan. So untuk kita orang Islam, kita hanya hamba kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Sepatutnya. Namun, bermula dengan apabila sistem ekonomi yang kita guna hari ini, yang mana berlakunya satu peristiwa pada tahun 1971 apabila Presiden US waktu itu, Richard Nixon, bersetuju dan telah menggubal sesuatu undang-undang yang mana duit kertas tidak ada lagi sandaran kepada emas. Maka dari situlah bermula bahawa ekonomi yang kita ada hari ini adalah berdasarkan kepada debt ataupun hutang. Untuk kita mudah faham, kebanyakan perkara yang melibatkan ekonomi adalah guna duit depan. Guna dulu, bayar kemudian. Now, supaya kita faham, kita kebanyakan manusia, semenjak daripada kecil, kita dibina naratif oleh society dan generasi-generasi sebelum ini dan oleh keseluruhan masyarakat bahawa kita dah ada standard. Ini isu dia. Standard cara bagaimanakah untuk hidup di muka bumi tanpa diberikan pilihan. So daripada kecil, kita ditanamkan dalam minda supaya pergi sekolah, belajar rajin-rajin, supaya boleh kerja dan ada kerjaya yang terjamin. Dan kita kebanyakannya dinasihatkan supaya jimat dan simpan tanpa kita diberitahu tentang sistem ekonomi yang kita guna hari ini. So kemudian bila manusia sudah menjadi dewasa dan kebanyakannya daripada zaman kanak-kanak remaja akan meninggalkan sukan dan fokus kepada benda-benda yang bersifat education yang menghala ke arah kerjaya supaya kehidupan yang lebih terjamin. Kemudian selepas menjadi dewasa, pergi kerja dan kita didatangkan dengan macam-macam marketing, pengiklanan oleh businessman macam saya bahawa hidup ni dia dah ada standard. Supaya kita ada kereta, ada rumah dan kita tinggal di satu kawasan, kemudian kerja di satu kawasan. Untuk pergi kerja, kita kena menggunakan kenderaan yang kita beli dengan hutang. So kita bergerak ke tempat kerja setiap hari, kita ada kos. So kita pergi kerja tujuan supaya dapat gaji dan daripada gaji itu kita bayar kereta yang kita guna untuk pergi kerja. Kita bayar parking yang terlibat untuk kita sambil-sambil buat kerja kat atas office. Kita kena keluarkan duit untuk isi minyak tujuan supaya pergi kerja. Kita kena keluar duit supaya beli baju dan kelengkapan pejabat supaya boleh pergi kerja. Dan cycle ini berterusan sehinggalah seseorang itu selagi mana nyawanya dikandung badan, kemudian dijanjikan dengan persaraan, dana persaraan. Kalau kerja swasta dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Kalau kerja kerajaan, Jabatan Perkhidmatan Awam, tanpa manusia tahu bagaimanakah menguruskan keuangan. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat, kebanyakan orang walaupun dia dah bersara tetapi still struggling sebab satu benda yang tak ramai orang cakap adalah duit yang kita guna hari ini, walaupun angkanya sama tetapi nilainya akan susut hari demi hari, minggu demi minggu dan bulan demi bulan. Jadi apakah solution dia guys? Saya tak cakap bahawa beli kereta salah, beli rumah itu salah, kerja makan gaji itu salah. Saya tak cakap pasal salah. Tetapi apa yang saya nak cakap hari ini ialah
manusia tidak diberikan pendedahan yang betul bahawa kita sentiasa ada alternatif lain selain daripada apa yang kita dipahamkan semenjak daripada kecil dan oleh society. Ini isu dia. Berbalik kepada maksud hamba tadi. Hamba ialah seseorang yang tidak ada pilihan. Okey? Jadi boleh dikatakan bahawa mana-mana individu yang hidup di zaman moden ini dan dia tidak faham bahawa sebagai manusia dia sentiasa ada pilihan, maka kemungkinan besar dia akan termasuk di dalam golongan yang terlibat di dalam cycle modern slavery, sistem hamba abdi zaman moden. Kehidupannya berpusing-pusing, tidak ada peningkatan, hidup dengan hutang, depres dan sebagainya sehinggalah tiupan sangkakala. Now, macam mana kita nak solve benda ni? So, saya yakin, pertama sekali, kita kena faham, memang betul, kita sebagai rakyat di negara Malaysia, kita faham untuk yang kerja swasta, kita ada kumpulan wang simpanan pekerja untuk menguruskan dana persaraan kita. Dan kepada yang kerja kerajaan, sebelum Februari 2024, ada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menguruskan dana persaraan. Dan dua-dua ini betul. Cuma, saya nak bagi tahu korang, walaupun apa sahaja kerjaya korang, bahawa korang semua ada alternatif lain, maksudnya korang juga perlu ada inisiatif lain untuk mengurus keuangan korang, menguruskan dana persaraan korang melalui pelbagai instrumen yang ada di zaman moden. So isu dia, walaupun kau ada KWSP, walaupun kau ada pencen, kau tidak boleh bergantung harap kepada itu sahaja. Itu yang pertama. Okey. Kedua, so kita sebagai, cuba korang fikir logik kan. Kebanyakan orang, dia bergantung harap kepada satu sumber pendapatan. Okey. Now, macam manakah seseorang manusia untuk mendapatkan kehidupan lebih baik jika dia hanya mengharapkan kepada satu sahaja sumber pendapatan, khususnya pendapatan yang nipis dan terhad, dalam keadaan sistem ekonomi iaitu duit kertas yang diguna hari ini nilainya akan terus susut setiap hari. Dan apa implikasi kepada susut nilai duit ini? Yang pertama, harga barang akan terus meningkat, kos sara hidup akan terus meningkat. So, kalau seseorang itu dia tidak faham bagaimanakah sistem ekonomi ini bergerak, kemungkinan besar dia akan mengalami masalah keuangan sepanjang hidup dia. Dan dia akan melalui satu kehidupan yang dia tidak boleh mencapai tahap manusiawi yang sebenar. Sebab keseluruhan hidup dia ni struggling untuk buat duit, kemudian membeli sesuatu yang ditanamkan dalam masyarakat, dia kena beli sesuatu menggunakan pinjaman bank, kemudian dia kerja keras supaya boleh bayar hutang, kemudian dia berhutang lagi, kemudian bayar hutang lagi, kemudian bayar hutang, kerja sampailah tiupan sangkakala. So dia tidak ada kesudahan. Jadi kepada sesiapa yang kerja makan gaji ataupun orang yang meniaga, saya nak buka kepala otak korang. The only way, so kita kena faham, ramai orang cerita pasal rat race, ramai orang cerita pasal modern slavery, ramai orang cerita pasal big plan, kita matrix dan sebagainya, tetapi tak ramai orang cerita on the solution. Okay, so sebenarnya solusi yang manusia kena buat ialah, pertama, dengan sistem ekonomi yang ada hari ini, semua orang kena mansuhkan mindset bahawa kita kena ada kerjaya terjamin. Sebab apa? Sedangkan sistem duit yang kita guna hari ini pun tidak ada jaminan. Maksudnya nilai dia itu tidak tetap. Contoh, imagine satu orang lelaki, dia buat keputusan ketika umur dia 30. Dia pilih satu kerjaya yang mana ketika dia umur 60, dia akan dapat certain amount of money. Katakanlah dia akan dapat RM1 juta ketika dia berusia 60 tahun. Walaupun dia akan dapat 1 juta itu ketika umur dia 60 tahun, angkanya sama 1 juta. Tetapi nilai 1 juta 30 tahun daripada sekarang tidak akan sama. Kos sara hidup 30 tahun daripada sekarang tidak akan sama. Kos harga barang 30 tahun daripada sekarang tidak akan sama. Dan untuk seseorang manusia yang tidak pernah memegang duit sebanyak 1 juta, apa akan terjadi? Tak pelik pun. Sebab selama 30 tahun dia menahan dan menanggung macam-macam kehendak
bila dia dapat duit selepuk, logik tak kalau saya cakap duit itu akan habis dalam tempoh setahun ke 2 tahun ataupun 3 tahun? Logik betul. Jadi, apa sahaja kerjaya yang korang pilih, sebenarnya semua orang kena faham tentang pengurusan keuangan. Pertama, tak boleh bergantung harap kepada satu sahaja sumber pendapatan. Sama ada kau suka atau tak, sistem ekonomi yang kita ada hari ini membuatkan the only solution adalah always kena earn more. The only solution. Kalau nak cerita jahat, memang jahat. Okay? Sebab most people, dia tak mampu nak beli katakanlah rumah, kenderaan dengan harga cash. So disebabkan itu, kita kena beli menggunakan pinjaman. So bayangkan apa akan jadi kepada manusia yang tidak faham pengurusan keuangan. Kebanyakan orang akan membeli sesuatu adalah berdasarkan apa yang society create, persepsi yang dibina dalam masyarakat. Hanya segelintir orang sahaja membuat keputusan, membuat pinjaman bank berdasarkan dia faham kenapa dia buat pinjaman bank. So isu dia bukan pasal jangan buat loan, isu dia bukan jangan beli rumah, isu dia bukan jangan beli kereta, isu dia ialah adakah kita setiap kali kita membuat keputusan keuangan disebabkan kita faham atau disebabkan kita ikut. Jadi semua orang kena faham. Dalam kita punya financial planning, sepanjang hidup ni, berapa pun income korang mesti kena ada 2 kolom. Pertama, kolom asset. Aset ni bermaksud apa-apa yang membuatkan duit masuk ke dalam poket kita, maka itu kita letak di kategori aset. Kedua, liability. Liability ni ialah apa-apa yang membuatkan duit keluar daripada poket kita, maka dia adalah liability. Now, semua kena faham, isu dia bukan jangan buat liability. Isu dia ialah memastikan jumlah aset ataupun jumlah duit masuk adalah lebih banyak daripada duit keluar, supaya kita punya keuangan kita sentiasa dalam keadaan positive cash flow. Itu matlamat dia. Okay, now, jadi untuk engkau keluar daripada modern slavery ni, tak ada cara lain melainkan kena tambah income. Cuma, apabila manusia dibina naratif bahawa kita kena ada satu kerjaya sahaja selama-lamanya, kita kena tinggal di satu tempat sahaja selama 35 tahun, kita kena ada satu skill sahaja sepanjang hidup kita, kita hanya boleh bersara ketika umur 60 tahun sahaja. Ini isu dia. Sebenarnya, manusia perlu diberitahu bahawa diorang ada alternatif. Manusia bukan sahaja boleh ada satu skill, malah sepanjang hidup ni, manusia perlu terus belajar mempelbagaikan skill yang mana boleh memberi manfaat kepada diri dia, khususnya dalam menjana pendapatan. Kedua, manusia perlu diberitahu bahawa selain daripada bersara umur 60, manusia juga boleh bersara sebelum umur 60. Manusia juga perlu diberitahu selain daripada tinggal di satu tempat selama 35 tahun, manusia juga boleh tinggal di mana-mana sahaja yang mereka mahu dan boleh bersara di mana-mana sahaja mereka mahu. Dan selain daripada kita memberitahu manusia bahawa kita hanya boleh mempunyai pendapatan dalam ringgit Malaysia, kita juga boleh mempunyai pendapatan dan menjana pendapatan dalam USD, dalam apa sahaja mata wang yang ada dalam dunia ini. So ini isu dia. Jadi sebenarnya solution kepada manusia untuk keluar daripada modern slavery, kalau kita tengok hamba tadi, konsep dia tak ada pilihan. Solution dia ialah manusia perlu diberikan pendedahan bahawa diorang boleh ada pilihan. Sebab ada orang dia takut untuk mempunyai pilihan lain dalam hidup. Apakah yang membuatkan manusia boleh ada pilihan? Ya, ini yang menarik. Dalam sistem yang kita guna hari ini, duit adalah satu-satunya alat yang membuatkan manusia boleh ada banyak pilihan. Sama ada kau suka atau tak, that's how the world works. Saya bagi contoh kalau korang tak faham. So kita tanya diri kita sendiri, adakah rumah yang kita diami sekarang ni memang kita nak duduk di sini ataupun kita tidak ada pilihan? Kedua, adakah kenderaan yang kita guna hari ini memang itu kenderaan yang kita nak guna ataupun kita tak ada pilihan? Ketiga,
Kepada sesiapa yang sudah mempunyai anak, adakah kita memang nak hantar anak kita ke sekolah sekian-sekian ataupun kita tak ada pilihan? Seterusnya, segala jenis makanan yang kita makan, pakaian, kehidupan yang kita lalui setiap hari, adakah memang ini yang kita nak ataupun kita tak ada pilihan? Now, andai kata manusia faham bagaimana duit berfungsi di dalam kehidupan di dunia ini, nescaya tidak ada seorang pun manusia yang akan mengatakan bahawa duit tak penting. Melainkan manusia itu tidak faham duit adalah akses terhadap banyak pilihan di dalam hidup. Jadi, untuk korang boleh selamat daripada modern slavery ni, tak semestinya kena jadi kaya raya. Yang penting sekali saya nampak, selagi mana korang berani untuk mempunyai prinsip dan pola hidup sendiri, korang boleh keluar. Saya bagi contoh. Dikala ramai orang faham, dan saya tak cakap salah tau, dikala ramai orang faham bahawa kalau tak ada kena pinjam, sebenarnya manusia perlu diberitahu bahawa kalau tak ada, hold dulu. Kalau tak mampu, jangan dulu. Tetapi apabila manusia, bila difahamkan di dalam kepala otak diorang, kalau tak mampu membeli sesuatu, kena buat pinjaman bank, jadi kesepanjang hidup ni, dia akan bergantung kepada satu sahaja pilihan, iaitu membuat pinjaman bank. Saya bagi contoh. Katakanlah seorang budak yang masih muda, baru ada kerjaya, umur 25 tahun. Confirm, generasi boomers akan memberikan nasihat untuk adik ni beli rumah untuk dia duduk. So kita kena faham, kalau kita beli rumah duduk, dia akan masuk dalam kategori kita kena bayar kat bank. So maksudnya dia jadi liability, tapi dia bukan salah. Bila kita buat, kita faham, okey, aku beli rumah, aku bayar kat bank setiap bulan, tapi duit ni keluar. Tapi duit masuk aku ni still lebih daripada duit keluar. So aku dalam keadaan positive cash flow. Now, ada orang dia fikir macam ni. Kalau aku beli rumah, aku kena bayar kat bank 1,000. Kalau aku sewa, aku kena bayar dekat tuan rumah 800. So rumah yang lebih kurang sama, aku rasa okey untuk aku dengan keluarga. So extra 200 tu aku boleh buat sesuatu. Aku boleh simpan 200 ni selama beberapa bulan. Bila cukup, aku akan menggunakan duit ini untuk mencipta lebih banyak duit. So nampak? Dua pemikiran yang berbeza dan dua implikasi yang berbeza di dalam hidup. Tetapi kebanyakan orang, dia tak akan fikir macam tu. So dia akan fikir apa yang standard masyarakat, macam mana semua orang buat. Okay, so itu isu dia. Jadi, saya tak cakap apa yang manusia buat ni sekarang ni salah. Tetapi saya nampak ramai orang dia tak tahu bahawa dia ada pilihan lain. Contoh, dan kita tengok benda ni berlaku very sensitif. Dan contoh, berlaku perbalahan beli rumah ke sewa. Sebenarnya tak perlu perbalahan. Sebab semua orang, dia bukan hamba. Kau tengok, apabila seseorang manusia membuat pilihan yang tidak sama oleh kebanyakan masyarakat, maka orang akan cakap sesuatu dekat dia. Nampak? Sebab itu ramai orang tak berani untuk buat sesuatu yang lain daripada society. Kau kena faham guys, apabila semua orang buat, belum tentu lagi ia yang terbaik. Belum tentu lagi itu yang paling betul. Ramai belum tentu betul. Ramai belum tentu yang terbaik. So apa yang kita kena buat adalah, kita kena tanya diri kita, aku nak kehidupan yang macam mana? Sebab kalau kau susun betul-betul kau punya keuangan daripada muda, dan macam saya cakap, satu-satunya cara, kita tak ada cara lain. Sebab kalau kau bergantung harap, okay, imagine lah, saya bukan nak memperkecilkan orang, tak. Saya cakap pasal saya. Benda ni adalah fakta. Kalau orang tu dengar tanpa ada emotional sentiment, dia akan faham. Saya kerja dulu, pembantu tadbir. Saya kerja kerajaan. Saya kerja selama 6 tahun. Kenaikan gaji saya setahun, RM98 lebih. Tak sampai 100. Saya kerja 6 tahun. Jumlah kenaikan gaji saya selama 6 tahun saya berkhidmat adalah RM600. 6 tahun bukan sekejap guys. 365 hari kali 6 tahun selama berapa ribu hari. Now, saya fikir macam ni. Untuk saya dapat RM1,000 kenaikan gaji
saya mungkin kena tunggu 10 tahun. So saya terfikir, kenapa, adakah ini sahaja pilihan yang ada dalam hidup ataupun saya tak tahu. Jadi, disebabkan saya fikir alternatif lain ni, saya jumpa banyak jalan keluar. So ini yang saya nak bagi tahu korang. Okey, apa sahaja kerjaya korang, katakanlah korang pilih untuk kerjaya profesional, kerja trade korang punya masa ataupun skill korang dapat duit. Okey, tak ada masalah. Cuma korang tak boleh depends dekat income itu sahaja. Dan ramai orang hari ni dia keliru. Betul guys, hari ni kita ada teknologi yang canggih, ada aplikasi yang semua orang boleh join dan bermodalkan motor atau kereta, kita boleh join dan kita boleh buat duit. Cuma saya menggalakkan korang, saya tak cakap salah. Okey, kita jadi rider, penghantar makanan ataupun penghantar barang semua ni, okey, kita boleh buat income. Tetapi dari segi peningkatan kemahiran ataupun self-development, skill development, apakah skill yang kita ada supaya kita boleh kekal di dalam dunia career ataupun membawa hidup kita lebih meningkat, apa skill yang kita ada. Okay, so sebab tu sesiapa yang sedang melakukan kerjaya-kerjaya ini, korang kena fikirkan perancangan. Berapa lama aku nak buat benda ni? Berapa banyak duit aku nak kumpul? So apa aku punya next plan? Okay, lagi satu bab plan ni. Kalau korang perasan, bila kita kerja, okay, kita punya plan ditentukan oleh orang lain. Contoh kerja swasta, KWSP akan plan untuk korang. Kalau kerja kerajaan, JPA akan plan untuk korang. So ini yang saya cakap tadi. Walaupun korang kerja makan gaji, walaupun KWSP dengan JPA dah plan untuk korang, jangan bergantung harap kepada plan mereka sahaja. Korang sebagai manusia yang bebas kena ada plan juga. So korang boleh generate pelbagai jenis sumber pendapatan dan korang pelbagaikan pelaburan ataupun bisnes di dalam instrumen-instrumen yang lain. Untuk Bumi Putra, saya syorkan kita orang Islam, kaedah dia lain sikit. Kita tak boleh simpan duit tanpa ada tujuan sebab dia akan jadi kumpul. Kumpul ni macam korun. Okay, so untuk orang Islam, kita lain. Kita generate income ni, matlamat dia adalah untuk kita membelanjakan duit itu untuk mencipta pahala. Sebab kita percaya bahawa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, iaitu syurga. So kita nak guna dan kita nak faham bagaimana dunia ini bergerak supaya kita akan mati dalam keadaan style. Okay, macam saya cakap tadi, duit adalah akses terhadap banyak pilihan dalam hidup. Saya yakin semua orang faham. Lagi banyak duit kita ada, lagi banyak kebaikan kita boleh buat. Lagi banyak duit kita ada, lagi banyak pahala kita boleh buat. Duit membuatkan kita bebas daripada limitation. Jadi, saya nampak kerja-kerja belajar tentang pengurusan keuangan dan belajar mencipta pelbagai jenis aliran tunai adalah satu usaha yang mulia. Dan memang betul, tak dinafikan. Ada orang, dia kerja keras memang sebab dia gila dunia. Tetapi, tentang hal ehwal hati manusia ni, tak ada siapa yang tahu. Jadi kita tak payah fikir dan tak payah nak judge orang lain dia gila dunia ke tak. Yang paling pasti ialah dunia semakin gila. Sebab kalau korang faham apa yang saya explain tadi, bagaimana sistem ekonomi duit kertas yang kita guna hari ini, yang mana nilai dia boleh dimanipulasi, dia akan terus susut nilai. Bayangkan apa jadi kepada keseluruhan manusia yang tidak faham dan tidak diberikan kefahaman tentang sistem ini yang sebenarnya. Dan kita kena faham, kita tak boleh ubah sistem ni. Sebab kita orang biasa. Okey, sistem ini kita kena faham dan kita kena tahu macam mana nak bermain menggunakan sistem yang sama. Bukan untuk keluar create sistem sendiri. Faham tak? Okey, sebab kita bukan ada power, kita orang biasa. Jadi saya bagi advice yang realistik sebab semua sistem yang manusia create, dia sentiasa ada loophole, sentiasa ada kelemahan. So, macam saya cakap, tunjang dia adalah selagi mana bila kita generate cash flow, kita tak sewenang-wenangnya ikut apa yang society create, tetapi kita faham tentang financial management. Setiap kali kita mencipta aliran tunai, kita ada allocation untuk menggunakan duit itu untuk mencipta lebih banyak duit.
Dan saya sangat mendorong kawan-kawan yang menonton hari ini. Kalau tanya saya, apakah antara kenderaan yang ampuh untuk escape daripada modern slavery di zaman moden ini, saya based on pengalaman saya pernah kerja makan gaji, saya pernah buat macam-macam kerja makan gaji, pernah guna talent, jadi pemain bola sepak negara, saya pernah guna kederat, saya pernah guna masa saya. Dan saya pernah meniaga. Saya pernah buat bisnes offline, saya pernah buat bisnes online. Dan berdasarkan pengalaman saya dapati internet, teknologi dan media sosial adalah satu-satunya alat yang boleh membuatkan seseorang manusia plan dan keluar daripada modern slavery. Internet. Sebab dalam sejarah ketamadunan manusia, inilah satu-satunya masa yang mana kita boleh akses ramai mungkin manusia di seluruh dunia yang berkumpul di satu tempat, iaitu internet. Jadi, mulai hari ini. So, ini saya bagi korang solution, guys. Saya tak macam orang lain. Dia orang cerita pasal ni, siapa plan, bla bla bla, tapi tak ada solution. So, saya bagi korang solution based on experience saya. Contoh, kalau kau belajar macam mana nak generate channel dekat media sosial, yang mana channel kita boleh monetize, kita boleh make money daripada channel, lepas tu kita boleh diversify untuk make money daripada review, daripada business dan sebagainya. Kalau seseorang tu belajar betul-betul, nescaya dia boleh make money. Okay? Tapi kebanyakan orang, dia tidak diberitahu bahawa internet ni very powerful dan dia tak faham. Dan mana ada korang cari kat luar, ada ke proper contoh, proper punya exposure tentang Facebook, dekat Facebook page kita boleh buat content, boleh monetize. Dekat YouTube kita kena ada 4,000 watch hour, kena ada sekian-sekian dan kita boleh monetize. Dekat TikTok kita boleh make money macam ni, bla 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 bla. So tak banyak. Okay? Jadi sebenarnya benda ni kena bersifat public. Semua orang kena tahu sebenarnya. Sebab internet, media sosial dan teknologi hari ini menjadi salah satu alat perantara komunikasi yang semua orang guna. Jadi macam mana dikala semua orang guna, hanya segelintir orang tahu? Okay? Mungkin ada orang marah saya lah sebab saya expose benda ni. Tapi saya yakin semua orang kena tahu. Dan sama ada dia orang nak buat atau tak, tu nombor dua. Yang penting semua orang kena tahu. Jadi mulai hari ni, kalau kau kerja makan gaji ataupun apa kau buat sekarang ni, kau mesti, suka atau tak, kau mesti libatkan diri kau orang dengan perkara-perkara menambah pendapatan menggunakan internet, media sosial ataupun teknologi. Mesti melibatkan tiga perkara ini di zaman moden. So kalau kau nak belajar ke, always fokus dekat tiga perkara ni. Dan saya bagi tips sikit. Sebenarnya ramai orang dia tak faham. Dia ingat dia kena buat personal branding. Sebenarnya bukan semua orang boleh buat personal branding. Sebab personal branding ni dia adalah satu benda yang tidak boleh dilatih. It's in the blood. Dia adalah karakter orang tu, dia adalah kebolehan orang tu dan talent. Tetapi semua orang boleh bina channel. Sebenarnya, kalau korang perasan, dulu-dulu hanya mainstream media sahaja yang boleh membina channel dia orang sendiri. Dan untuk membuka channel ni, mereka memerlukan dana sebanyak berpuluh juta baru boleh buka channel. So imagine korang setiap hari guna media sosial, guna internet, tetapi tidak boleh buat duit walaupun 1 sen setiap hari di internet dan media sosial. Rugi. Sebenarnya bukan sebab tak boleh, sebab korang tak faham. Sebenarnya korang kena bina channel. Okay? So deliver content, bina channel, dan tanpa nampak wajah korang, tanpa korang terlibat secara langsung di depan pun boleh. Sebab ada banyak orang yang telah buktikan. Okay, ada ramai orang yang boleh buat. Sebab sebab korang kena faham, guys. Ingat sistem ekonomi kita terhad kan? Terhad sebab apa? Sebab nilai dia tidak ada jaminan. Internet pula satu tempat yang unlimited. Jadi logik tak kalau saya cakap internet adalah solution kepada sistem ekonomi yang kita guna hari ini. Dan kalau kau meniaga hari ini, kalau kau perniagaan kau tidak melibatkan internet, media sosial dan teknologi, saya yakin korang dah rasa apa yang berlaku. Jadi nak tak nak, sama ada kita suka atau tak, kita hidup di zaman moden ni, kita kena evolve. Evolve dalam setiap
sudut. Dan untuk memastikan, lagi satu guys, ini paling penting. Untuk memastikan kita boleh keluar daripada modern slavery ni, kita memerlukan physical yang strong dan kita memerlukan mental yang strong. Sebab korang kena faham, dia orang memberikan kita dengan pelbagai jenis hiburan supaya ramai, khususnya lelaki, supaya lelaki hilang fokus dia. Okay, datang porn, datangnya video game, datangnya media sosial, ramai lelaki hilang fokus dia. Kemudian di dalam pasaran kita diberikan dengan makanan, maksudnya food industry ni berkembang pesat. So disebabkan berkembang untuk supply kepada terlalu ramai manusia, maka terlibat pelbagai jenis artificial yang dicipta dalam lab, yang mana setiap kali manusia makan, dia akan memberi implikasi kepada dalam masa singkat ataupun dalam masa yang panjang. Kemudian manusia pula, okay, bila didoktrin minda mereka bahawa semuanya adalah kerjaya dan duit, dan manusia kebanyakannya akan meninggalkan aktiviti fizikal. So bila seseorang manusia, khususnya lelaki, bila testosterone level mereka drop, so dia dah tak ada drive untuk conquest. So dia akan mudah rasa putus asa, dia akan susah nak konsisten, dia akan kurang motivasi. So korang nampak tak? So semua benda ni ada kaitan. Imagine dengan kecanggihan teknologi makanan hari ini, tak lama lagi manusia akan ada macam-macam penyakit. Tapi tak apa, sebab dia orang akan supply ubat-ubatan sesuai untuk merawat penyakit korang. So bayangkan engkau manusia, engkau makan, fizikal kau rosak. Lepas tu kau pergi cari penawar, dia orang bagi penawar ubat-ubatan, kau kena bayar dia. So kita akan jadi lauk kepada dia orang ni. Jadi betul tak saya cakap? Resist the slave mind, guys. Semua orang boleh sebenarnya, dengan syarat dia kena buat semua yang saya sebut tadi. Semua elemen ni kena ada, tak boleh tinggal. Kalau kau financial okay tapi physical tak okay, lambat laun engkau akan merudum, kau susah nak pergi lama, kau akan ada macam-macam isu dengan kau punya mental, kau akan ada emosi, problem dan sebagainya. Jadi senjata ampuh dia adalah fokus kepada 4 penjuru. Pertama, untuk orang Islam, fit spiritual. Untuk orang Islam, agama. Saya syorkan agama ni start dengan baca dan faham the whole Quran. Tidak kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu faham. So, pertama, baca, faham dan amalkan Quran. Simple je baca Quran ni. Korang tengok kat rumah atau mana-mana kedai, dapatkan mushaf yang ada terjemahan, yang ada chop daripada KDN. So untuk KDN luluskan mushaf ni, dia perlu melalui pemeriksaan oleh 30 orang lajnah ataupun ahli dalam bahasa Quran. Jadi semua Quran, mushaf, resam Uthmani, terjemahan dalam bahasa Melayu yang kita baca sekarang, ialah yang paling hampir dengan bahasa Quran. Jadi boleh diterima. Dan cari mushaf yang ada sebab turun ayat. Jadi sebenarnya bukan kita nak tafsir, kita nak baca, nak supaya kita baca, kita faham apa yang kita baca, supaya kita boleh amalkan. Sebab next, kita tahu apa yang kita kena belajar seterusnya. Dan setiap kali kita bertembung dengan apa-apa buku yang manusia tulis, at least kita dah ada filter. Sebab kita dah baca dulu kalam Allah, kita dah baca dulu kalam daripada Allah Azza wa Jalla. Okay, seterusnya, dan kena jaga agama. Taqwa always number one. Sebab Allah sebut dalam Quran, barang siapa bertakwa, nescaya dikeluarkan dari segala kesusahan dan akan dikurniakan rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Sebab tujuan kita nak plan ni, goal dia adalah supaya kita mati dalam keadaan style. Nabi SAW bersabda, orang yang paling bijak adalah yang paling banyak ingat mati. Sebenarnya orang yang betul-betul faham dan plan ni, yang selalu tahu bahawa dia boleh mati anytime, dia adalah orang yang bijak. Seterusnya, kita kena fit kita punya physical. Kita kena ada aktiviti fizikal yang serius. Satu hari minimum 1 jam cardio dan weight training supaya maintain kita punya strength. Supaya kita boleh competent, menjadi lelaki yang competent, agresif, sentiasa bermotivasi untuk keluar daripada modern slavery. So bila kita train kita punya physical, secara automatic kita punya mental akan jadi strong.
Dan seterusnya, kita kena fit kita punya financial. Cara untuk fit financial, mesti mempelbagaikan aliran tunai, fokus develop skill yang paling diperlukan di zaman moden dan kena terima hakikat dunia telah berubah. Telah ada banyak kerjaya yang 10 tahun dulu menjadi kegilaan orang. Perasan tak hari ini satu demi satu telah lenyap. Dan logik tak kalau saya bagi tahu korang bahawa 10 tahun daripada sekarang akan ada banyak lagi kerjaya yang akan lenyap daripada muka bumi. Korang kena faham guys, AI is coming. Bukan is coming, sedang evolving. Sedang evolve, teknologi evolve. So apa-apa benda yang boleh replace korang, so korang kena hati-hati. Okay, pastikan kita jadi manusia yang tidak boleh diganti. Handal setiap penjuru hidup. Escape the modern slavery. Dan korang rasa video ini memberi manfaat kepada korang. Dan sesiapa yang baru first time tonton, jangan lupa tekan subscribe. Ataupun share video ini kepada orang lain supaya semua orang ada kesedaran dan boleh plan kehidupan dia. Dan boleh tuliskan di ruangan komen apa lagi benda yang korang nak saya kongsikan. Dan semua apa yang saya share ni adalah based on pengalaman hidup saya. Dan apa yang saya faham, apa yang berlaku dalam modern world ini. Dan tujuan saya bagi tahu ni adalah khususnya, harapan saya adalah lelaki khususnya boleh kembali memainkan peranan dengan cara memastikan diri dia dulu. Okay, dapat dibina dari dalaman supaya dia menjadi lelaki yang kompeten, yang handal setiap penjuru hidup. Dan sebab tu saya tubuhkan Secret Group Wild Stallion. Saya perlukan lebih ramai lelaki-lelaki yang macam-macam kebolehan dan kemampuan, student, yang kerja, meniaga, so seramai yang mungkin. So siapa yang nak masuk Secret Group, tekan link kat bawah. Ini bukan grup bisnes, ini adalah grup jaringan rangkaian kenalan untuk mencari peluang, berkongsi peluang, dan untuk saya kongsi tentang 4 perkara tunjang tadi. Seterusnya, saya doakan semoga kawan-kawan semua, atas apa pun yang korang lalui hari ini, jangan putus harapan. Sebab satu ketika dulu, saya faham apa sahaja masalah keuangan, kehidupan, tak nampak masa hadapan, saya sendiri pernah lalui. Sebab tu saya bersungguh-sungguh setiap hari untuk bagi tahu, sebab dulu saya tak ada exposure macam ni. Saya tak faham bagaimana dunia ini bergerak. Saya hanya faham apa yang diberitahu kepada saya. Dan kebanyakan perkara sangat terhad. Dan something wrong somewhere. Kenapa ramai orang tahu tapi dia tak bagi tahu? Okay? So, manusia nak buat ke tak tu nombor 2 guys. Macam saya cakap, korang nak buat ke tak, itu bukan saya punya tanggungjawab. Tetapi yang saya yakin, semua orang kena tahu perkara yang betul dan benar. Enyak sampai lunyai.